Tuan itu. Kasut lah, tunjuk kasut. Udah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengunjung ke dalam Noah Story Mori. Semoga kepada semua pendengar-pendengar channel ini dirahmati Allah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki selalu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Benarkah banyak berlaku kejadian misteri di kem-kem tentera? Kabarnya di kuartus dan bangunan serta gudang yang menyimpan kelengkapan tentera misalnya, biasa terjadi kejadian-kejadian yang aneh. Ada juga yang pernah menceritakan bagaimana dia tidak dapat tidur kerana diganggu bunyi serta jelmaan-jelmaan yang menakutkan semasa menginap beberapa malam di sebuah kem transit di Kuala Lumpur sebelum berpindah ke kem Tawau Sabah kira-kira 40 tahun yang lalu. Namun, di kem tentera Tawau pun banyak kejadian misteri. Apakah kisah-kisah misteri itu? Namun kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang pernah berlaku di sebuah kem tentera di Pahang. Pada pukul 8 malam itu, Private Zakaria Putih memulakan tugasnya di bilik hubungan kem tersebut. Sejak bertugas di situ beberapa bulan yang lalu, itulah kali pertama Zakaria bertugas di situ. Hanya 5 panggilan sahaja yang masuk sejak Zakaria memulakan tugasnya tadi. Namun, menjelang pukul 12 malam, semakin kerap telefon berdering. Jadi di sini Zakaria tidak menang tangan untuk menjawab. Namun, Zakaria mula terasa ada sesuatu yang pelik kerana semua panggilan itu tidak ada suara yang didengari di hujung talian kecuali deruan angin. Menjelang pukul 12.45 malam, Zakaria mula mengantuk. 4-5 kali jugalah dia menguap. Belum sempat dia melelapkan mata, tiba-tiba telefon berdering lagi. Zakaria pandang lampu di papan Swiss yang masih lagi berkelip-kelip. Hatinya berbelah bahagi, hendak jawab ataupun tidak. Akhirnya dia biarkan sahaja bunyi itu berhenti sendiri. Melihat lampu di papan Swiss itu tidak berhenti-henti menyala, badannya terasa seram sejuk. Tambahan pula apabila mengenangkan hanya dia seorang sahaja di situ. Kalau tiba-tiba dia diganggu oleh benda itu, siapakah yang akan menolongnya nanti? Jika dia menjerit sekalipun, tidak ada sesiapa pun yang akan mendengar kerana bangunan semboyan itu terletak di atas bukit, terpisah jauh daripada bangunan-bangunan yang lain. Lantaklah. Baik aku tidur. Zakaria cuba menyedapkan hatinya. Dia terus merebahkan badan di katil bujang 3 meter dari meja Swiss jaraknya. Tidak sampai 5 minit, dia terus terlena. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu. Bunyi pintu yang diketuk dengan kuat mengejutkannya daripada tidur. Habislah aku kali ini. Zakaria menjadi cemas. Biasanya jika panggilan telefon tidak diangkat, ia secara automatik akan dipindahkan ke rumah pegawai bertugas. Kalau benarlah itu yang terjadi, memang nahaslah. Zakaria bergegas bangun, bersedia untuk mengangkat tabik jika perlu. Tapi dia pelik apabila pintu dibuka, tiada sesiapa pun di luar. Dia meninjau ke koridor. Tidak ada kesan tapak kasut atau sebarang kesan Kalaulah benar pegawai bertugas yang baru mengetuk pintunya tadi,
tentu ada kesan tapak kasut dan rumput basah tertinggal di simen kerana hanya ada satu jalan sahaja untuk sampai ke bangunan tersebut, iaitu dengan melalui sebuah padang rumput. Zakaria bertambah bingung. Lepas ni kalau ada lagi orang ketuk pintu, memang nahas lah. Sampai mati aku takkan buka. Zakaria merungut sambil menghempaskan daun pintu. Dia benar-benar marah. Tiada lain yang bermain di fikirannya kecuali kawan-kawan. Tentu mereka lah yang mempermain-mainkannya. Tunggulah hari siang, akan disesah kawan-kawannya nanti. Getus hati Zakaria. Zakaria terus melayan perasaan marahnya itu hingga sedar tak sedar jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dia bangun lalu menarik katil bujang hingga rapat dengan meja papan Swiss. Senang kalau telefon berbunyi, dia terus capai sahaja. Dengan hanya berbantaikan lengan, dia terus terlena. Namun, sekali lagi, pintu itu diketuk bertalu-talu. Bunyinya mengejutkan Zakaria. "Siapa tu?" jeritnya. Kali ini Zakaria tidak berani membuka pintu. "Siapa tu?" Lagi sekali Zakaria bertanya. Dia hanya menunggu sahaja kalau-kalau ada yang menjawab pertanyaannya. Namun, tidak ada sesiapa yang menyahut. Perlahan-lahan Zakaria bangun dan melekapkan telinganya pada daun pintu. Namun, tidak ada apa-apa pun yang didengari. Dia naik semula ke atas katil dan duduk bersila sambil merenung lampu di papan Swiss yang terus berkelip-kelip. Dia bingung dan tertanya sendiri, apa yang tidak kena dengan bilik ini? Tiba-tiba pintu biliknya diketuk lagi. Semakin lama semakin kuat. Zakaria hanya memerhatikan sahaja pintunya yang bergegar. Perasaan takut sudah hilang, diganti dengan marah kerana dipermain-mainkan. "Aku tak kira siapa yang ada, aku tumbuk. Lantaklah, nak jadi apa pun jadilah." Penumbuknya digenggam kemas, sedia untuk dilepaskan pada bila-bila masa sahaja. Perlahan-lahan tombol dipulas, daun pintu direntak dan pintu ternganga luas, tetapi Zakaria tidak jadi melepaskan tumbukan kerana tiada sesiapa di hadapannya. Pagi itu ketika Korporal Gani, rakan sekerjanya mengambil alih tugas, Zakaria masih lagi tersandar di kerusi dengan wajah yang layu. "Hei, kenapa ni?" tanya Gani sambil menepuk bahu kawannya itu. "Entahlah. Satu malam saya tak dapat tidur. Telefon asyik berbunyi sahaja. Bila diangkat, tak ada orang yang menjawab. Pintu bilik pun kena ketuk tak henti-henti. Bila buka, tak ada orang," cerita Zakaria. Gani pandang Zakaria sambil ketawa. "Tu perkara biasa. Semua yang pernah bertugas malam di sini akan mengalaminya. Lain kali, kalau dengar telefon lepas pukul 12 malam, kau jangan sesekali angkat. Kalau pintu diketuk, kau jangan buka," kata Gani. "Kenapa pula?" tanya Zakaria. "Itu kerja mendiang Sarjan Ramu dari unit peninjau," kata Gani menyebabkan Zakaria tersentak. "Mendiang Sarjan Ramu?" "Ya, Sarjan Ramu. Dia mati bunuh diri di pintu tu. Yang ketuk pintu tu dialah," terang Gani lagi. Menurut Gani, bunyi pintu diketuk boleh didengar setiap malam. Siapa sahaja yang pernah bertugas di situ pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Malah ada juga anggota yang bertugas di bilik tersebut terserempak dengan satu jelmaan yang menyerupai Sarjan Ramu tergantung di depan pintu. Lidahnya terjelit dan mata dia terbeliak. Sama dengan keadaan mayat Sarjan Ramu semasa ditemui tergantung, kata Gani sambil meraup roma di lengannya yang tiba-tiba berdiri tegak.
Kejadian itu masih lagi berlaku hingga sekarang. Itulah kali pertama dan terakhir Zakaria bertugas di situ. Sejak itu kalau dia akan bertugas di sana, dia akan memberi 1001 alasan untuk mengelak.